Pada masa Nabi SAW dulu, orang lelaki pun maknanya cara dia menyatakan kelebihan dia dengan labuh kain. Sebab itu Nabi SAW tidak bagi. Bukan labuh kain itu sendiri, tak boleh, tidak. Tapi dalam keadaan, dalam suasana tu, apabila sudah tidak timbul dah kebesaran, semua orang biasa pun makan atas meja, tak ada dah lah waktu tu. Tak ada dah lah. Begitu juga, tak ada timbul dah orang tak telitah pun. Mana kalau pakai kain labuh ni dengan maksud nak sombong, tak ada pun. Orang tak tahu pun cerita tu. Tak apa dah lah. Asalnya tak sibuk labuh tu kerana takut sombong, serupa dengan puak-puak sombong. Dia nak menyatakan bangkangan ataupun bantahan dengan cara tu lah. Jadi hak maksud tak serupa dengan orang sombong ni bukan pada kain yang labuh saja. Dan ini berubah mengikut keadaan zaman dan keadaan tempat, berubah. Maknanya dia tak beri kita bersifat sombong, melebihkan kita, membezakan diri kita daripada orang lain dengan merendahkan orang lain. Ikutlah apa cara pun, sesuai dengan keadaan lah, sesuai dengan zaman masing-masing. Mungkin ada orang tu belagak, dia nak menyatakan kelebihan dia dengan pakai spek, dengan pakai cermin mata yang tertentu. Mungkin mana tak boleh juga lah, ikutlah berapa pun. Mungkin dia nak menyatakan kelebihan dia, kehebatan dia dengan buat bentuk rambut yang tertentu ataupun misai yang tertentu. Tak boleh lah, ikut, tak kira lah hak lagu mana-mana pun, mana tidak khusus, cuma pada masa tu begitulah caranya. Serupa juga di sini. Jadi tak kenalah orang yang ambil buat kesimpulan makan atas meja ni tak boleh, langsung tak boleh. Apalagi nak kata haram ataupun makruh, tak kena. Sebab apa? Dia tidak tengok kepada sebab hak sebenar. Kemudian Nabi SAW tidak makan roti halus. Ini kelebihan. Kalau seseorang itu tidak makan roti halus, lepas tu pergi hada, duduk sipai saja, buat kebajikan pun tidak, tak ada makna juga. Buat jadi penyakit ya. Zaman sekarang ni zaman kurang keberkatan makanan. Makan banyak pun lapar lagi, makan banyak pun tak sihat lagi, macam-macam lagi penyakit kena. Macam-macam makan pun kena penyakit. Kalau makan sikit takut kau teruk, nanti kau teruk. Itu kita kena tengok sendirilah. Tapi kalau ada orang nak pilih cara macam tu, ikut dia lah. Kita nak macam mana, macam Abu Zar tu. Tetapi kita tengok daripada amalan sahabat, mereka tidak menghendaki umum masyarakat ni bersifat seperti itu, tidak. Tapi kalau ada orang nak ikut cara tu, ikut dia. Yang kita tengok kebanyakannya, kalau seorang tu dia boleh seorang dia. Kalau dia ada anak dia lagu mana? Kalau tak cukup zat, jadi penyakit macam-macam. Itu masalahnya. Kalau tak apa. Kalau timbul masalah, itu masalahnya. Zaman sekarang ni zaman keberkatan kurang. Jadi kalau makan tak kena, tak cukup, dengan buah, dengan apa tak cukup, mata pun boleh jadi lemah, telinga pun boleh jadi lemah, semua sekali dah jadi lemah. Zaman dulu lain, Imam Bukhari makan 2 biji buah badan sehari-hari, boleh hidup dia, dan banyak hasil dia buat, tak apalah dia. Tapi kita kena tengok di kalangan imam-imam dia pun, Imam Bukhari ya makan lagu tu, lama tak makan daging. Doktor kata ni kecing darah ni salah satu sebabnya, kuat buat kajian, salah satu sebabnya tak makan daging lama. Mana dia hidup cara zuhud Imam Bukhari. Sebab itu dia buat tajuk Fadlil Faqri. Maknanya Imam Bukhari pilih hak tu, cara tu, dia hidup cara tu. Tapi kalau kita tengok Imam Nasai, makan ayam anak hari pula. Imam Nasai bini pak dia, Imam Bukhari tak, seorang bini, masing-masing lah tu. Tu masing-masing, kita tak boleh kata apa. Tapi Imam Nasai bini pak, ada hamba saya lagi makan daging ayam anak hari. Kita nak mana tu? Masing-masing. Ni dalam Islam tak apa, ikutlah. Kita tengoklah keadaan kita. Jangan tengok kita seorang, tengok anak kita kata, bini kita kata lagu mana, kena tengok. Kalau mereka tak boleh, jangan buat, nanti bahaya. Sebab itu Nabi SAW pun, orang nak buat kebajikan, dia bukan semua dia terima. Sayyidina Abu Bakar bagi habis harta dia terima,
Tapi sahabat yang lain bagi emas, dia pekong balik. Apa sebab? Maknanya orang tidak serupa. Orang tidak serupa. Jadi kita tak boleh kata orang ni tak boleh. Tengoklah, tengok. Kalau sampai kita ni sesak, kan, tak ada gapo-gapo, tak ada gapo pun, akhir sekali anak kita jadi sakit jiwa, tengok sekeliling ni lagu lain dah berubah belakang dah, kita duduk pakai pelita lagi, kita duduk pakai teropah lagi, orang lain sekeliling ni macam-macam dah sudah berubah, kita bersikap pun tak ada. Kita mungkin tak apa, anak kita macam mana nanti kalau jadi sakit jiwa, bukan perkara, bukan masalah kurang zat saja, banyak perkara. Tapi kalau kita boleh jaga, boleh kawal, tak apa. Sebab tu kata benda ni tidak mutlak. Terpulang kepada masing-masing. Ini cerita Aisyah ni, dia tidak suka. Dalam setengah hadis yang lain, dia kata sukalah, nescaya akan diberkati makanan kamu kalau kamu suka. Sini mana tak suka tu lebih berkat. Apabila suka habis. Apa maknanya pula? Jawabnya, hak suka, hak Nabi suruh suka tu, ketika berniaga berjual beli tu suka molek lah, tu berkat maksudnya. Hak suka ni untuk sendiri. Kita suka untuk sendiri pun bagus juga suka tu. Mana kita nak makan sebanyak ni ya. Dua bekas itu. Kalau kita nasi beras kan, kita nak ambil dua cawan, kita kata suka, bagus tu. Tapi nak kata suka semua tu tak ada pasal. Hak tu suka warga dia semua. Suka hak kita nak masuk sudahlah, hak tu bagus. Hak tak boleh suka di sini hilang berkat ni. Hak berkaitan dengan Nabi SAW. Mana seseorang macam kita persoalkan pula. Ni Aisyah ni lama dah tak habis, adanya separuh lah. Tapi ambil tak habis juga, lama. Setelah lama dia pun suka, habis. Banyak mana ada. Lepas pada tu habis. Seperti juga Abu Hurairah, Nabi SAW bagi satu pundi-pundi kepada dia. Dalam tu ada buah tamar. Lama, sejak zaman Nabi sampai selepas pada tu, zaman Sayyidina Uthman, dia pun buka tak ada. Lepas pada tu tak ada lah, habis lah. Tapi kalau dia tak buka, boleh jadi sampai mati dia makan tak habis. Itu cerita Nabi SAW nak menunjukkan mukjizat dia tu, Jadi kalaulah macam ni kita kata hak berkat ni hak mukjizat ni, hasil mukjizat ni dia berkat. Kalau tak makan gol lain pun anak kira tak apa ni, cukup dah, lebih pada cukup zat ni. Kalau makan hak ni, bali ni saja, pada dah tak makan segala buah pun pada hak ni. Ini cerita lain ni, hak ni. Kalau kita nak turut ni, biar ada pada kita tu berkat lagu tu, ataupun kalau tidak setara tu pun lebih kurang lagu tu lah, jenis tu lah juga, baru boleh. Kalau kita ni sebab biasa, jangan dibuat, nanti kecewa, merana kemudian hari. Mungkin sekerak jalan boleh. Berapa ramai orang nak jadi zuhud, tapi sekerak jalan. Bukan senang zuhud ni pun. Bukan senang. Lepas tu cerita sahabat-sahabat ni, mana Abu Hurairah ni, Abu Hurairah cerita lapat ni pada masa dia belajar. Abu Hurairah ni susah sama kah? Tidak susah sama. Di zaman kemudian dia kaya, Abu Hurairah kaya pada masa tu, pada masa belajar. Ini hadis ini semua cerita dia menunjukkan kepada kita tak usah susah hati. Kalau kita susah semasa belajar, semasa muda pun, boleh jadi kita akan senang pada masa lain. Itu pengajarannya. Dan apabila senang, jangan ditolak. Abu Hurairah sendiri dia jadi orang besar. Kemudian dan dia ni menikah dengan tuan dia sendiri. Abu Hurairah mula dia je bawa eret unta tuan dia, kemudian dia menikah dengan tuan dia. Apabila dia kaya pula, kemudian dia menikah dengan tuan dia. Ini cerita Abu Hurairah pada masa dia susah. Memanglah lagu ni. Sebab apa? Dia belajar, dia seorang pada masa itu. Dan begitu juga ahli suffah. Maknanya nak ceritanya sahabat-sahabat ni begitu mementingkan ilmu. Dia faham molek. Nabi SAW ni bukan nak hidup sama.